Okey, sepanjang lawatan Zurin di Al-Hegra, apa yang diperjelaskan oleh pemandu pelancong, mereka tidak menyebut sama sekali nama kaum Samud. Tetapi mereka menyebut dengan nama lain iaitu kaum Nabatin, Lehyan and Dandanai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Petang ni kita orang tukar selera, tak nak makan kat rumah. Nak makan dekat padang pasir, bukan padang pasir pun. Padang lah, kat tepi jalan. Yang penting dia dekat tepi jalan. Akan cakap lah Ana Joan. Putera cakap bilang Afiah, bilang Afiah. Ni dia. Lepas kita dah makan kapsa, kita minum teh dah kan. Teh ubat gigi mint nama dia. Baiklah, pada hujung minggu yang lalu Zurin telah pun sampai di kawasan yang diberi nama Al-Ula. So Al-Ula ni sekarang sangat terkenal lah. Jadi Zurin dah sampai ke Al-Ula. Zurin telah berpeluang pergi ke beberapa kawasan tinggalan sejarah yang berada di sana. Okey, seperti yang kita tahu, Al-Ula terletak kira-kira 332 km daripada kota Madinah dan 728 km daripada kota Mekah. Okey, di Al-Ula terdapat satu kawasan yang dinamakan Al-Hegra atau nama lain Al-Hijr, atau lebih dikenali sebagai Madain Saleh. Di dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 80, Allah berfirman, dan demi sesungguhnya penduduk Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul. Ayat ini merujuk kepada kaum terdahulu yang telah Allah timpakan azab, iaitu kaum Samud. Okey, sepanjang lawatan Zurin di Al-Hegra, apa yang diperjelaskan oleh pemandu pelancong, mereka tidak menyebut sama sekali nama kaum Samud. Tetapi mereka menyebut dengan nama lain iaitu kaum Nabatin, Lehyan and Dandanai. Jujurnya Zurin ada bertanya tentang kaum Samud. Mengikut apa yang mereka jelaskan kepada Zurin, para pengkaji sejarah masih tidak lagi menemui bahan bukti berkaitan dengan kaum Samud. Justru itu mereka berpendapat kaum lain yang telah menetap di sini yang lebih dikenali sebagai kaum Nabatin. Walaupun apa pun pandangan, Zurin tetap berpegang kepada yang satu, di mana kisah atau cerita kaum Samud jelas tertulis di dalam Al-Quran. Jadi sebelum Zurin kongsikan video seterusnya, untuk video yang pertama ini Zurin akan kongsikan kisah dan cerita Nabi Saleh AS bersama umatnya kaum Samud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim Dammarallahu alaihim walil kafirina amsaluha. Sadaqallahul azim.
Madain Saleh ataupun kota Nabi Saleh juga dikenal sebagai Al-Hijr seperti yang tertulis di dalam Al-Quran, surah Al-Hijr ayat 68. Madain Saleh adalah sebuah kota purba yang terletak di wilayah utara Hijaz iaitu Arab Saudi, kira-kira 25 km dari utara kota Al-Ula. Kota yang kaya dengan sumber bumi dan perdagangan ini dihuni oleh kaum Samud. Kaum Samud terkenal dengan kepandaian di dalam seni bina, mengukir dan menebuk bukit batu bagi menjadikan tempat tinggal yang selamat. Surah Al-Hijr ayat 82 menjelaskan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Surah Al-Fajr ayat 9, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Selain mahir dari seni ukir dan seni bina, mereka juga diberi nikmat berupa hasil tanaman yang subur dan berkualiti, seperti yang tertulis di dalam Al-Quran, surah Al-Syu'ara ayat 148. Adapun dengan pelbagai nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka, mereka adalah kaum yang kufur nikmat. Mereka menyembah berhala, sombong, takbur dan melakukan pelbagai kerosakan di muka bumi. Nabi Saleh alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajak mereka kembali menyembah Allah serta meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas perbuatan syirik yang telah mereka lakukan. Surah Hud ayat 61. Kaum Samud mengingkar perintah Allah, malah mencabar Nabi Saleh alaihissalam dengan menyembelih unta betina, mukjizat Nabi Saleh yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Hud ayat 64. Surah Hud ayat 65. Nabi Saleh alaihissalam berkata, bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Diriwayatkan pada hari pertama muka mereka menjadi kuning kekuningan. Pada hari kedua muka kaum Samud menjadi merah dan pada hari ketiga muka mereka menjadi hitam. Dan pada hari keempat, azab Allah diturunkan. Mereka disiksa dengan suara yang keras dan kuat. Hancur lebur bersama tanah akibat dosa mereka sendiri. Surah Haqqah ayat ke-5. Maka adapun kaum Samud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras dan kuat. Perlulah kita mengambil ibrah dari tempat yang telah diazab dari kaum Nabi Saleh alaihissalam. Hendaklah kita sentiasa bersyukur. Bersyukur kerana nikmat terbesar yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita ialah nikmat iman dan Islam. Semoga kita sentiasa istiqamah dalam menjaga iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan sejarah Nabi Saleh alaihissalam dan kaum Samud dapat meningkatkan lagi iman dan Islam kita. Amin ya rabbal alamin.